Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada bab 3 iaitu koordinasi dan gerak balas. Tajuk yang kita akan bincangkan ialah mengenai homeostasis. Okey, homeostasis ini ialah perkataan baru. Okey, jadi kita tengok pada gambar yang cikgu letak di sini. Okey, gambar di sini kamu boleh lihat yang ada dua kitaran yang berbeza di kiri dan di kanan, tapi kedua-duanya saling berkaitan. Jadi apakah dia homeostasis ini? Okey, homeostasis berasal daripada dua perkataan yang berbeza. Homeo bermaksud sama, manakala stasis bermaksud stabil. Okey, jadi homeostasis ini kamu kena ingat homeostasis dia hanya berlaku pada benda hidup. Okey, dia hanya berlaku pada benda hidup. Benda bukan hidup, dia tidak menjalankan homeostasis. Okey, dalam benda hidup, homeostasis ini diperlukan supaya keadaan di dalam, cikgu dah sebut beberapa poin ni, bukan keadaan di luar. Keadaan di dalam badan benda hidup, organisma tersebut, ialah sentiasa stabil. Okey, jadi kita tengok apakah maksud dia yang penuh. Okey, maksud homeostasis ialah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Okey, kita tengok di sini pengekalan sama. Okey, badan kita akan sentiasa cuba mengekalkan keadaan yang sama, okey, yang seimbang. Okey, di mana? Di dalam badan, persekitaran di dalam badan, bukan di luar badan. Di luar badan kita tak boleh kawal, tetapi di dalam badan kita boleh kawal supaya ianya sentiasa stabil. Okey, ingat dalam benda hidup, apabila persekitaran dalam badan tidak berada dalam keadaan yang stabil, tidak berada dalam keadaan yang betul, ia boleh membahayakan sesuatu organisma tersebut. Okey, istilah dalam homeostasis yang kamu perlu beri perhatian ialah pusat kawalan dan juga mekanisme pembetulan. Okey, apa sebenarnya pusat kawalan? Dalam tubuh kita, manusia dan juga haiwan terutamanya, pusat kawalan kita merupakan otak. Ini kerana otak yang akan menerima segala maklumat-maklumat yang diberikan daripada seluruh badan kita dan dia akan mentafsirkan. Okey, otak ini akan kawal dan kemudian dia akan tafsirkan semua benda yang kemudian dia akan beri arahan kepada organ. Okey, di sini kita ada jantung, kita ada ginjal, kita ada kulit. Dia akan beri kearahan kepada organ-organ ini untuk menjalankan kerja-kerja. Mekanisme pembetulan ini kerja. Kerja apa yang dijalankan oleh organ-organ ni semua, sistem-sistem yang ada. Okey, jadi ini istilah yang sangat penting yang kamu kena jelas. Okey, kita pergi kepada proses kawalan homeostasis. Macam yang cikgu telah beritahu tadi, homeostasis ini bertujuan supaya keadaan dalam badan kita berada di dalam keadaan yang stabil. Atau dalam kata lain, dia mestilah sentiasa normal. Okey, tak kiralah suhu, kandungan pH, kandungan air dan sebagainya. Okey, jadi apabila keadaan-keadaan dalam badan itu tadi menjadi tidak normal. Bila masa dia jadi tidak normal? Apabila dia meningkat atau menurun. Dua-dua otak akan kesan. Okey, meningkat otak akan kesan, menurun pun otak akan kesan. Okey, jadi contoh di sini ialah daripada normal dia meningkat. Bila dia meningkat, otak akan kesan, kemudian otak akan memberi arahan yang merupakan mekanisme pembetulan. Ke mana dia berikan arahan tu? Dia akan berikan arahan kepada sistem. Okey, dalam sistem kita ada organ. Jadi organ ni dia akan bekerja. Dia akan buat sesuatu supaya kalau tadi meningkat, dia akan menurun. Dan kalau mula-mula tadi dia menurun, dia akan meningkat. Okey, ini ialah keseluruhan proses kawalan. Sama saja semua. Apa-apa keadaan pun proses kawalannya, inilah proses dia, inilah kitarannya. Okey, jadi kita akan tengok contoh yang pertama, kandungan air. Okey, kita akan tengok bagaimana otak mengawal atur kandungan
air. Untuk pengetahuan semua, air dalam badan ni walaupun kita perlukan air, tetapi kalau air itu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, dia akan merisikokan kesihatan kita. Okey, jadi paras air dalam badan perlulah sentiasa normal. Okey, jadi kita tengok di sini, normal, perkataan yang penting, istilah yang penting. Jadi kalau sekiranya kita minum air, paras air dalam badan akan meningkat. Okey, perbuatan kita meminum air, dia akan menyebabkan paras air dalam badan meningkat. Dan benda ini akan dikesan oleh pusat kawalan kita, iaitu otak. Jadi apabila otak mengesan, otak akan merancang satu mekanisme pembetulan. Okey, jadi sistem yang terlibat di dalam kawal atur kandungan air ialah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin, dan organ yang terlibat ialah ginjal dan juga otak. Okey, mekanisme pembetulan yang diberikan oleh otak ialah otak ini tadi dia akan merangsang rembesan hormon. Dia akan merangsang, dia akan memberi kearahan supaya hormon ini dikeluarkan. Apabila hormon ini dikeluarkan, dia akan dihantar ke ginjal dan ginjal akan menghasilkan lebih air kencing. Dia akan mengeluarkan air melalui air kencing. Okey. Jadi apabila air kencing lebih banyak dihasilkan, automatik kandungan air dalam badan akan menurun sehinggalah ke aras air yang normal. Okey, dan bagaimana pula apabila kita berpeluh? Okey, kita muntah. Okey, kandungan air dalam badan akan menurun. Okey, bila kandungan air dalam badan akan menurun, pusat kawalan kita iaitu otak, dia akan mengesan. Okey, dia akan mengesan bahaya ni. Bahaya. Okey, jadi bila dia kesan, dia akan merancang satu lagi mekanisme pembetulan untuk paras air yang menurun, iaitu dia akan merangsang sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan pula. Tadi menambahkan air kencing, sekarang ginjal kena mengurangkan penghasilan air kencing dan menyebabkan air kencing menjadi sedikit. Kemudian kita akan berasa dahaga dan menggalakkan kita untuk menambah air dengan cara meminum air. Okey, dan akhirnya kandungan air dalam badan akan meningkat. Jadi inilah satu contoh bagaimana homeostasis dijalankan dalam badan. Okey, kita teruskan pula dengan kawal atur suhu badan. Okey, kita mula dengan keadaan normal dan suhu normal kita ialah 37 darjah Celsius. Suhu badan kita yang normal ialah 37 darjah Celsius. Okey, jadi pada hari yang panas, suhu badan kita akan meningkat. Okey, apabila suhu badan kita meningkat, kalau otak tidak kesan, kalau otak tidak membuat mekanisme pembetulan, ia boleh menjadi satu keadaan yang berbahaya kepada kita. Okey, jadi bila otak telah kesan keadaan suhu badan kita meningkat, badan kita semakin panas, dia akan merancang sistem mekanisme pembetulan. Okey, dan sistem yang terlibat ialah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Dan organ yang terlibat ialah kulit, otak dan juga otot rangka. Okey, jadi apakah mekanisme pembetulan? Apakah kerja-kerjanya yang dilakukan supaya suhu badan akan menurun? Salur darah akan mengembang. Bila salur darah mengembang, haba dalam badan akan dibebaskan keluar dengan lebih banyak. Bulu roma akan condong. Ini di kulit. Bulu roma akan condong. Jadi dia tidak memerangkap haba daripada luar. Kemudian kita akan berpeluh. Dengan cara berpeluh, air peluh tu akan tersejat dan kemudian dia akan menyejukkan badan kita. Kemudian aktiviti otot rangka akan berkurangan. Okey, hormon-hormon tertentu akan berkurangan. Okey, maksudnya kita akan kurang bergerak, rangka kita akan duduk diam, dia tak ada menggigil. Okey, dan air kencing akan menjadi sedikit. Dan akhirnya kesemua tindakan ini akan menyebabkan suhu badan menurun sehinggalah kita mencapai suhu yang normal. Okey, bagaimana pula kalau suhu badan kita menurun? Contohnya apabila kita berada pada hari yang sejuk. Okey, suhu yang sejuk. Jadi apabila suhu badan menurun, ianya akan dikesan oleh pusat kawalan, kemudian otak akan menghantar arahan-arahan kepada sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Okey, antaranya ialah dia mesti lawan dengan mekanisme pembetulan di atas ni, dia berlawan.
Kalau tadi salur darah mengembang, sekarang salur darah akan mengecut. Okey, mengecut, kenapa mengecut? Dia akan mengurangkan pelepasan haba daripada badan, sebab sekarang badan kita perlukan haba. Okey, bulu roma akan menegak. Bulu roma menegak kerana dia akan memerangkap haba daripada luar dan badan kita akan jadi kurang berpeluh. Otot rangka akan mengecut dan mengendur. Inilah menggigil. Otot rangka tu mengecut, mengendur sehinggalah kita jadi menggigil. Okey, bila kita menggigil, suhu badan akan menjadi automatik, dia akan meningkat. Okey, dan hormon-hormon tertentu akan dirembeskan supaya metabolisme kita pun akan turut meningkat. Sehinggalah akhirnya semua ini menyumbang kepada suhu badan meningkat, sehinggalah suhu badan kita menjadi normal. Barulah semua mekanisme pembetulan ini akan berhenti. Okey, kita tengok sekali lagi. Yang ini dia fokuskan kepada kulit. Okey, tadi sistem hormon ada, sistem endokrin ada, sekarang dia fokuskan kepada kulit. Kalau suhu persekitaran kita tinggi, ia akan menyebabkan suhu dalam badan kita tinggi. Okey, kelenjar peluh akan menghasilkan lebih banyak peluh. Okey, ni titisan peluh ini tadi. Okey, jadi titisan peluh pada kulit kita akan tersejat. Kemudian bila dia tersejat itu, dia akan melepaskan sekali haba. Okey, dia akan bebaskan sekali haba. Jadi permukaan kulit kita, badan kita akan menjadi semakin sejuk. Okey, kemudian bulu roma akan condong. Okey, dia condong supaya dia tidak memerangkap haba, mengurangkan udara terperangkap. Okey, jadi haba mudah dibebaskan melalui kulit. Salur darah akan mengembang. Salur darah ini akan menjadi semakin besar. Sebab itu bila dalam keadaan badan kita panas, muka kita akan nampak kemerah-merahan, kulit kita kemerah-merahan. Kerana apa? Kerana salur darah itu menjadi kembang. Okey, kenapa salur darah mengembang? Supaya darah boleh mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Luas permukaannya untuk bebaskan haba pun bertambah. Okey, dan bagaimana pula dengan suhu persekitaran rendah? Bila kita berada di tempat sejuk, bulu roma akan menegak dan dia akan memerangkap haba di bawah bulu roma ini. Okey, kemudian salur darah akan mengecut. Kalau kita tengok ni, salur darah akan mengecut. Kulit kita akan nampak putih. Okey, kurang darah. Sebenarnya bukan kurang darah, tapi salur darah tu mengecut untuk menjauhi kulit. Jadi haba yang ada dalam badan kita ni kita akan simpan. Okey, kedua-dua ini ialah mekanisme pembetulan yang dilakukan oleh kulit sahaja. Jadi, apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh bertanya dengan cikgu dan kita akan bincang lagi pada tajuk yang seterusnya. Bye! Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share.